Okey, berkaitan dengan kos pengeluaran. So, kita dah belajar tentang keluaran, maknanya unit-unit produk tu. So, kita nak tengok kali ni kos. Kos ni memang sangat-sangat penting lah. Kos pengeluaran. Okey, baik. So, dah sedia semua Kita akan mulakan dengan kos pengeluaran. Kos pengeluaran sebenarnya ialah belanja. Ialah perbelanjaan semua atau segala perbelanjaan terhadap input. Maknanya terhadap input yang digunakan dalam proses pengeluaran. Jadi dalam jangka pendek, kita dah belajar hari itu jangka pendek, jangka panjang kan. Dalam jangka pendek akan wujud sekurang-kurangnya satu input tetap. Maknanya dalam jangka pendek akan wujud satu input tetap, at least. Okey, maka kos pengeluaran untuk jangka pendek adalah mesti ada kos tetap dan mesti ada kos berubah. Maknanya kos tetap untuk input tetap. Kos berubah untuk input berubah. Okey, boleh kos tetap untuk input tetap. Kos berubah untuk input berubah. Jadi kena faham konsep tu. Tak apa. Kalau kamu tak faham, tak apa. Nanti kita tengok. Tapi itu dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, kita tahu dalam jangka panjang, semua input tetap akan jadi input berubah. Okay? So, semua input akan jadi input berubah. Sebab firma akan berupaya, firma mampu untuk mengubah input tetap menjadi input berubah. So, dalam jangka masa panjang, kos pengeluaran jangka panjang, semua kos dipanggil kos berubah. Semua kos pengeluaran jangka panjang dipanggil kos berubah. Nampak beza dia Kos pengeluaran jangka pendek ada kos tetap, ada kos berubah. Dalam kos pengeluaran jangka panjang, dia ada kos berubah saja. Why macam tu cikgu? Sebab kita dah belajar. Dalam pengeluaran jangka pendek akan ada input tetap, ada input berubah. Tapi dalam pengeluaran jangka panjang, semua akan jadi input berubah. Faham related dia? Faham dia punya relation, dia punya hubungan dia? Boleh faham Okey, bagus. Baik. Kalau tak faham tanya. Dia orang ni kan, dia orang belakang ni selalu kalau tak faham tanya. Dia orang ni selalu tanya. So korang kalau tak tanya rugi, tanya. Okey. Itu dia orang dah faham dah tu. Dia dah faham dia buat sendiri lah. Nampak tu? Dia orang faham buat sendiri. Risau. Okey. Baik. So kita lihat di sini Baik. Kos tetap dan kos berubah. Ini memang satu subtopik yang memang favorite lah dalam kita kata sebagai dalam microeconomy. Di universiti kalau kamu ambil business, kalau kamu ambil business, kamu ambil ekonomi, kamu ambil perniagaan, kamu ambil accounting, akan ada pengiraan kos tetap dan kos berubah. Kos tetap FC dipanggil fixed cost. Fixed cost. Kos berubah ialah variable cost. Sebab tu VC, variable jadi kos tetap dan juga kos berubah. Variable cost. Kita tengok kos tetap dulu. Kos tetap sebenarnya ialah bayaran. Dia bayaran yang dilakukan oleh firma terhadap penggunaan input tetap dalam proses pengeluaran. Dan kos tetap adalah ingat satu lagi paling penting ciri dia, kos tetap tidak berubah. Maknanya malar. Dia punya kos dia malar. Dia punya pembayaran tu adalah tetap pada setiap tingkat output. Maknanya dia kata apa tahu? Berapa banyak pun kamu keluarkan produk, kos tetap dia tetap sama. Kos tetap dia tetap sama. Tak kira lah. Kamu punya produk tu keluar banyak atau produk kamu tu keluar sikit. Dia punya kos tetap tidak berubah. Dan ianya, ini paling penting. Kos tetap dia akan wujud walaupun output sifar. Maksudnya di sini, kos tetap itu dia tetap akan ada. Walaupun kamu tak ada production. Walaupun output kamu sifar.
walaupun produk kamu tak ada, zero. Jadi pada waktu itu jumlah kos pada waktu itu ya. Bagus Idina Sofia. Jap kita tengok Jumlah kos tetap pada tingkat output sifar. Jadi kos tetap hanya wujud dalam jangka pendek. Contoh kos tetap apa? Ya, duit. Iaitu bayaran sewa untuk bangunan, tanah dan juga insurans. Contoh macam ni. Okey, kita senang nak ambil iaitu macam hari tu cikgu ada buat kan. Okey, dalam satu kilang, kalau kita lihat dalam satu kilang, okey, cikgu draw lah satu kilang lah Okey, kali ni cikgu draw betul-betul draw kilang. Okey, kali ni nak draw kilang betul-betul lah. Nanti korang tak faham. Okey, ini kilang. Okey, okey, dia begitu. Okey, kemudian dia ada serombong dia lah. Ini serombong. Okey, serombong. Okey, ini kilang. Okey, dalam kilang ini ada mesin. Okey, ada mesin, ada banyak mesin Okey, ada banyak mesin. Baik. So kita tahu bahawa kilang ini berada di atas tanah, betul? Di atas tanah kan? Di atas satu tempat, satu kawasan. Bermakna di sini untuk pengetahuan kamu yang dikatakan kos ataupun input tetap. Kita tengok input tetap dulu. Mana input tetap? Kilang kan? Okey. Kilang ni adalah input tetap. So kita buat kat sinilah. Okey. So kilang adalah input tetap. Okey, input tetap. Kemudian kita tahu bahawa tanah yang kita duduk kat situ, kita tak beli tanah tu. Kita sewa. So tanah juga adalah input tetap. Okey. Kemudian juga mesin-mesin yang ada tu, itu adalah input tetap. Mesin kita boleh ambil input tetap. Macam tu. Baik. Kemudian input berubah. Okey, input berubah kita boleh ambil iaitu input berubah. Contoh input berubah yang pertama sekali ialah bilangan buruh. Ni okey, kita tukar. Sekejap. Kita tukarlah kepada yang warna lain. Okey. Ini okey, yang hijau ni lah. Okey, pekerja para pekerja yang bekerja di sini. Okey. Itu adalah input berubah. Kemudian bahan-bahan mentah. Okey, bahan mentah, raw material. Raw material kat sini yang banyak kan, bahan-bahan mentah untuk keluarkan produk. Ini adalah adalah input berubah. Okey, so kita tahu so di sini buruh adalah input berubah. Okey, dan juga kita tahu sini bahan mentah. Okey, bahan mentah adalah input berubah. Okey. Baik. So itu berkaitan dengan input berubah, input tetap. Baik. Bila kita nak bina kilang, kita akan bayar sewa kilang, betul? Okey. Sewa kilang tiap-tiap bulan kita bayar, betul tak? Betul. Okey. Sewa kilang, sewa tanah tu kita bayar. So bayaran dia tetap ke ataupun berubah-ubah? Bulan ni bayaran kilang, bayaran tanah 2,000. Bulan depan bayaran 1,500 je. Minggu depan lagi bulan depan lagi satu jadi 3,000. Tak ada, dia tak berubah. Dia akan jadi tetap. Tak boleh. Jadi bila kilang tu input tetap, tanah tu pun input tetap, bermakna kedua-dua ini akan ada kos. Iaitu kedua-dua ini akan ada kos, iaitu kos apa? So kita boleh tulis kat sini iaitu kos sewa. Maknanya sewa. So sewa itu adalah kos tetap. Betul? Sewa itu adalah kos tetap. Sewa itu adalah kos tetap. Begitu juga kalau mesin itu disewa, so mesin itu adalah kos tetap juga. Okey, kalau mesin itu disewa, ada juga yang sewa so itu kos tetap. Baik. Kalau input berubah, untuk buruh gaji dia memang fix, tetapi dia ada overtime.
dia ada allowance. Jadi sudah tentu input berubah, dia punya cost pun adalah cost. Dia punya gaji kan. Dia dapat gaji. So gaji itu adalah cost berubah. Cost berubah. Okey. Kemudian bahan mentah. Bahan mentah bergantung kepada target. Kalau katakan bulan ni kita nak keluarkan banyak, okey, 5,000 unit. So bahan mentah lagi banyak. Tapi kalau bulan ni kita target untuk keluarkan 3,000 unit sahaja. So input berubah pun tak banyak, betul tak? Jadi, okey, bahan mentah ini maknanya kita kata pembelian. Beli bahan mentah tu, okey, beli bahan mentah itu adalah dikatakan sebagai belanja lah. Kita kata tulis belanja bahan mentah. So itu adalah dikatakan sebagai kos. Okey, kos berubah. Itu adalah kos berubah. Baik. Dia macam ni. Okey. Baik. So seandainya okey, bila input bahan mentah buruh dah masuk ke dalam ni, so dah gunakan kilang apa semua, hasil dia apa? Hasil dia apa cikgu? Hasil dia dah tentulah produk ataupun output. Hasil dia lah adalah output ataupun produk. Hasil dia kita tulis kat sini, hasil dia adalah output ataupun produk. Okey, produk. Baik. So, kalau kita lihat di sini, okey. Kalau kilang, okey, produk tu katakanlah kita ambil lah produk tu color apa Okey, color biru. Okey, so kita boleh buat okey, produk dia adalah bentuk beginilah Okey, ini produk-produk dia lah. Daripada bahan mentah tadi dia dapat produk. Okey, contoh dan produk itu dimasukkan dalam kotak macam tu. Okey, produk. Baik. Dah. Okey. So, seandainya pada hari Sabtu dan hari Ahad, kilang ada tak bekerja? Hari Ahad lah, hari Ahad. Okey, kilang bekerja tak? Kilang buka tak? Tak kan? Cuti. Ya, betul. Bila cuti, bermakna di sini bila cuti, buruh tak ada. Bila buruh tak ada, bila buruh tak ada, maka di sini kita tahulah bahawa kos gaji tak ada. Bila kos gaji tak ada, kos berubah pun tak ada. Bahan mentah pada hari Ahad ada tak? Tak ada sebab tak ada orang yang bekerja. Maka bahan mentah pun tak ada, maka bahan mentah input berubah pun tak ada, maka kos berubah pun tak ada. Tetapi kilang ada lagi tak? Ada. Okey, mesin ada lagi tak? Ada. Tanah ada lagi tak? Ada. Jadi bermakna di sini walaupun pada hari itu, hari Ahad tu produk pun tak ada, apa pun tak ada kan, tetapi kos tetap ada, iaitu sewa kilang. Maka di situ jika sebab itu dia tulis jika kita kata sebagai output sifar, maknanya jika produk tu tak ada, tak ada buat kerja pada hari Ahad kosong, output sifar, maka jumlah kos pada hari itu, jumlah kos pada hari Ahad itu adalah bersamaan dengan kos tetap. Betul tak? Boleh faham tak? Boleh faham tak? Maknanya bila produk tak ada, jadi jumlah kos, kos tetap tu sebab apa? Sebab kilang tetap kena bayar sewa. Tanah pun tetap kena bayar sewa. Contoh lagi satu, katakanlah PKP hari tu. PKP hari tu kilang tutup. So ada yang kilang tutup 1 bulan. Bila kilang tutup 1 bulan, kilang pengurusan kilang, syarikat akan bayar gaji tak pada pekerja? Tak ada kan? Musim PKP hari tu. Tak ada bayar gaji kan? Sebab tak ada orang kerja, betul tak? Tak ada. Kemudian ada beli bahan mentah tak? Tak ada. Kilang tutup. Produk ada tak? Tak ada. Tapi kilang tu kena bayar sewa tak? Sewa kilang sebulan tu kena bayar tak? Kena. Sewa kilang tu kena bayar.
Sewa tanah kena bayar. Bermakna tak kisahlah output tu sifar ke, kan? Tetapi kos tetap kena bayar. Itulah dia kos tetap. Itulah dia kos tetap. Iaitu kos tetap ini merujuk kepada sewa bangunan dan juga tanah serta mesin. Itu kos. So jika output sifar, jumlah kos dia adalah sama dengan kos tetap. Iaitu sewa bangunan. So itulah dia. Tapi ini semua dalam jangka masa pendek. Ya, jangka masa pendek. Dalam jangka masa panjang, okey, semua ini adalah input berubah, maka kosnya pun adalah kos berubah. Okey, jelas Baik. So kita pergi balik kepada nota tadi Baik. So inilah dia yang dikatakan kos tetap tak berubah, okey. Dia tetap wujud walaupun tak ada produk. Kemudian kos tetap wujud dalam jangka masa pendek, okey. Dan contohnya bayaran sewa untuk bangunan, tanah ataupun bayaran insurans. So rumus ataupun kita kata formula kos tetap ialah harga input tetap darabkan dengan kuantiti input tetap. Ataupun jumlah kos, okey, tolakkan dengan kos berubah. Ini paling senanglah. Okey, jumlah kos ialah kos tolak kos berubah. Kos tetap maknanya jumlah kos berubah. Okey, dia macam ni. Macam ni cikgu explain sekali lagi. Okey. Okey, kita tahu satu formula yang paling penting adalah jumlah kos, okey, adalah bersamaan kos tetap campur dengan kos berubah. Betul? Betul kan? Ingat yang ini. Okey, ingat yang ini. Jumlah kos ialah kos tetap campur kos berubah. Okey. Jadi bila jumlah kos campur ialah kos tetap campur kos berubah, jadi senang je sebab kamu tahu formula matematik kan? Dia pusing-pusing je, betul tak? Dia pusing-pusing je kan? Iaitu kalau katakan nak cari kos tetap bermakna mudah saja, iaitu jumlah kos, okey, tolakkan dengan kos berubah. Kan? Dia formula matematik, dia terbalik je. Betul? Dia macam tu. Okey, bermakna okey. Ya, betul, samalah kan? Betul tak? Okey, maknanya di sini contoh jumlah kos ialah kos tetap campur kos berubah. So kalau kos tetap, jumlah kos tolak kos berubah. Maknanya kalau nak cari kos tetap bawa ke sini, maka jumlah kos akan bawa ke sini. So dan ini akan berubah jadi tolak, betul tak? Dia negatif macam tu. Begitu juga kalau katakan satu lagi cara, iaitu kalau nak cari kos berubah. Kos berubah pun sama juga. Okey, iaitu jumlah kos tolakkan dengan kos berubah. Kos tetap. Itu je lah. Ini formula dia. Dia pusing-pusing tu juga. Kan? Okey. Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Perlu pembuktikan ke? Pembuktian ke? Okey. Perlu pembuktian ke? Tak perlu kot. Korang dah hebat. Maths semua kan boleh ambil. Kan? Maths semua hebat-hebat. Okey. So inilah dia. Kalau perlu pembuktian, cikgu boleh buktikan lah sebenarnya. Alah, benda yang negatif bawa ke positif, positif bawa ke negatif. Macam tu lah. Kan? Okey. Jadi inilah dia kos berubah, kos tetap dan jumlah kos. Itu penting. Baik. Kemudian kita lihat di sini iaitu berkaitan dengan kos berubah. Kos berubah pula ialah merujuk kepada bayaran yang dilakukan oleh firma terhadap penggunaan input berubah. Ingat penggunaan input berubah, kos berubah, input berubah. Dan kos berubah akan berubah secara langsung dengan tingkat output. Maksudnya apa? Lagi banyak produk, lagi banyaklah buruh, lagi banyaklah bahan mentah. Kalau sikit production, maknanya sikit output, maka
berubahlah kos berubah ini, iaitu bilangan buruh berkurang, bilangan bahan mentah pun kurang. So kos pun berkurangan. Dia berubah secara langsung. So semakin banyak output dihasilkan, semakin tinggilah kos berubah yang perlu ditanggung. Dan kos berubah tidak wujud. Kos berubah ni dia boleh tidak wujud apabila output sifar. Maknanya bila tak ada produk, maka kos berubah pun tak wujud. Sebab apa? Tak ada kos buruh, tak ada bahan mentah. Contohnya bayaran upah buruh, kos bahan mentah, itu adalah kos berubah. Dan kalau kita lihat di sini, iaitu rumus kos berubah, harga input berubah, tolak daratkan dengan kuantiti input berubah, ataupun jumlah kos tolak kos tetap. Kan cikgu cakap tadi, sama je. Nak cari kos tetap, jumlah kos tolak kos berubah. Nak cari kos berubah, jumlah kos tolak kos tetap. Itu je. Tak susah pun. Okey. Baik. Tapi ada juga pengiraan kos-kos pengeluaran yang lain. Ini yang start pening sikit ni. Tak apa, kita tengok satu-satu ya. Pengiraan kos pengeluaran. Contoh satu lagi kos iaitu kos berubah purata. Okey. Kos berubah purata ni macam mana cikgu? Okey. Kamu bayangkan ianya kos berubah. Kos berubah sebenarnya. Ya, dia sebenarnya kos berubah juga. Maknanya untuk input berubah. Contohnya untuk buruh bekerja ataupun bahan mentah. Tapi nak cari purata. Nak cari purata. Itu je sebenarnya. Jadi, ianya merujuk kepada kos berubah seunit output. Kos berubah seunit output, seunit produk tu berapa kos dia. Dan diperoleh dengan membahagikan jumlah kos berubah. Bahagikan jumlah kos berubah dengan jumlah output. Jadi kebiasaannya AVC ataupun average variable cost. Average variable cost pada mulanya akan menurun. Dia akan turun. Kemudian dia akan meningkat dengan pertambahan jumlah output. Maknanya output makin banyak, maka purata dia pun semakin tinggi. So ini adalah kerana hukum pulangan berkurangan di dalam operasi. Maknanya hukum pulangan berkurangan maknanya apa tahu? Dalam operasi, jadi kalau kita lihat mula-mula kita bahagikan unit itu kepada unit output kepada buruh. So semakin banyak output tu, bermakna dia punya average purata seorang yang akan hasilkan dia makin berkurang. Tapi lagi banyak lagi, so purata dia semakin bertambah. Tapi itu nanti kita lihat dalam bentuk jadual juga nanti dalam bentuk jadual supaya faham. Cerita macam ni memang kamu tak dapat bayang. So kita lihat semakin banyak input digunakan, maknanya semakin banyak buruh digunakan. Bermakna jumlah tambahan jumlah keluaran yang dihasilkan semakin berkurang. Maknanya semakin banyak buruh, maka semakin sedikitlah purata. Kita kata sebagai purata kos berubah itu. Maka jumlah yang dibelanjakan ke atas input berubah per unit output akan semakin bertambah. Contohnya beginilah. Kos berubah purata adalah bersamaan dengan kos berubah tadi dibahagikan dengan jumlah keluaran ataupun jumlah produk, total product, TP. Jadi nanti kita akan tengok dia punya contoh-contoh dia. Jangan risau. Kemudian jumlah kos senang je. Jumlah kos adalah merujuk pada semua jenis kos yang terlibat dalam proses pengeluaran lah. Iaitu kita tahu semua jenis kos iaitu semua jenis kos tetap dan semua jenis kos berubah pada setiap tingkat output pengeluaran. So ingat juga bahawa jumlah kos adalah bersamaan dengan jumlah kos tetap. Apabila tingkat output adalah sifar, bermakna apabila output, bila produk itu kosong ataupun sifar, tak ada produk yang dikeluarkan. So kosnya akan menjadi kos tetap sahaja.
So perubahan dalam jumlah kos adalah sama sejajar dengan perubahan dalam jumlah kos berubah sebab kos tetap tidak berubah pada setiap tingkat output. Okey, dan semakin tinggi tingkat output pengeluaran, semakin tinggi jumlah kos. Dan sebaliknya lah. So ini rumus jumlah kos, iaitu jumlah kos atau total cost is equal to total fixed cost, okay, plus total variable cost. Jumlah kos berubah. Okay, itu jumlah kos. Senang je campurkan semua. Kos tetap campur kos berubah. Ya. Dan kos purata adalah kos yang merujuk kepada kos seunit. Okey, kos purata ialah kos seunit output dan diperoleh dengan membahagikan jumlah kos dengan jumlah output pengeluaran. Okey. Dan kalau kita lihat rumus kos purata, paling pentinglah ini. Okey, kos purata ialah jumlah kos bahagi dengan jumlah output, jumlah produk lah. Okey, kos purata iaitu jumlah kos, okey, dibahagikan dengan jumlah output. Kalau ada yang bertanya, cikgu, ini kos berubah ke kos tetap? Tak. Ini jumlah kos. Campurkan kedua-duanya. Berbeza dengan okey, kos purata tadi, kos berubah purata. Kos berubah purata ialah kos yang berubah sahaja. Dia tak campur kos tetap. Kos berubah bagi jumlah keluaran. Itu kos berubah purata. Tapi kalau kos purata, jumlah kos bahagikan dengan jumlah output atau jumlah keluaran. Itu beza dia. Dan okey. Betul Elina Sofia, maknanya kos berubah campur kos tetap is equal to jumlah kos. Yes, untuk jumlah kos, kos tetap campur kos berubah. Yes. Dan untuk kos marginal. Kos marginal. Kita faham konsep dulu, nanti kita tengok. Kos marginal merujuk kepada perubahan dalam jumlah kos. Kesan daripada perubahan dalam seunit output. Dalam seunit output, berapa kos dia? Jadi rumus kos marginal iaitu perubahan, perubahan dalam jumlah kos, dibahagikan dengan perubahan dalam jumlah output. Ini dipanggil kos marginal. So dalam jangka masa pendek, perubahan dalam jumlah kos adalah bersamaan dengan perubahan dalam kos berubah untuk setiap tingkat pengeluaran output. Sebab kos tetap adalah malar. Ingat adalah malar. So perubahan kos marginal juga boleh ditulis dalam bentuk begini, iaitu perubahan dalam kos berubah dibahagikan dengan perubahan dalam jumlah output pun boleh juga. Tapi tak apa. Kita tengok dulu macam mana contoh dia. Ini dia. Ini yang sebenarnya yang kita belajar konsep-konsep tadi kan. Nak belajar konsep-konsep tu kita kena tengok jadual. Ini jadualnya. Baik. Okey. Tengok betul-betul dan cikgu akan terangkan. Okey. Baik, sebelah kiri sekali ini adalah jumlah output. Maknanya jumlah produk. Okey, jumlah produk. So, kita tengok dulu satu-satu ya. Bila kita tengok jumlah output kosong, bila produk tak ada. Tak ada produk yang dikeluarkan. Kos tetap 100. Nampak tak? Kos tetap 100 ni apa cikgu? Kos tetap ini mungkin sewa. Sewa kilang. Atau sewa bangunan. Atau sewa tanah. RM100. Kos berubah? Tak ada. Kenapa tak ada? Habis tak ada produk. Bila tak ada produk, maka kos berubah pun tak ada. Betul? Baik. Jadi jumlah kos dia apa? Kos tetap campurkan dengan kos berubah. Ya, betul. Cuma pada last week tu Dina, last week tu itu adalah keluaran. Last week tu keluaran, iaitu dalam bentuk unit. Yang ini dalam bentuk ringgit, iaitu dalam bentuk kos. Itu je beza dia. Itu je beza dia. Yang keluaran hari itu kita ada belajar kan, keluaran purata, kita ada belajar keluaran marginal kan. Kemudian kita ada jumlah keluaran. Okey, jadi itu semua adalah keluaran. Yang ini kos, duit. Tapi di konsep sama. Ada kos berubah, kos tetap, kos marginal. Okey, jom kita tengok
So, kos tetap campur kos berubah. Maknanya 100 campurkan dengan kosong, sebab itu dia dapat 100. Kos purata tak ada. Kos purata tak ada. Sebab tak ada produk. Sebab dia kena bahagi dengan produk kan. Kos marginal pun tak ada. Kos berubah purata pun tak ada. Okay, itu tak ada. Alright. So, kita padam. Okay, kita padam untuk semua ni. Dan kita tengok bila ada satu produk. Bila ada satu produk, okay, kalau kita lihat, bila ada satu produk, kos tetap dia 100. Okay, kos tetap dia 100. Kemudian, kalau kita lihat di sini, kos berubah dia 50. Bermakna jumlah kos adalah 100 campur 50. Bermakna 150. Kos purata 150 dibahagikan dengan 1. Betul? 150 bagi 1 dapat berapa? 150 lah. Kan? So, 150 bagi 1, so 150. So, itu kos purata. Kos marginal pula. Okay. Kos marginal pula. So, kalau kita lihat kos marginal, cikgu kena padam satu-satu ni, kata kamu confuse. Okay. Kos marginal pula ialah 50. Macam mana boleh dapat 50, cikgu? Iaitu kos marginal adalah apabila, okay, kos yang ini tolakkan dengan yang atas. Okay, tolak dengan yang atas, bahagikan dengan 100 ini, bagikan dengan 100 tolak 100 inilah. Okay, yang ini, perubahan ini tolakkan yang atas. So, dapat berapa? 50. Dia tolak yang atas. So, ini bagi dengan yang atas. So, 50. Itu adalah kos marginal. Perubahan. Okay, kita tengok balik. Okay, perubahan dalam kos berubah bagi perubahan dalam jumlah output. Oh, sorry. Okay, perubahan dalam jumlah output ya. Kita tak bagikan yang ini. Kita bahagikan yang ini. Okay, yang ini 50 tolak kosong bahagikan dengan kita kata sebagai bahagikan dengan okay, 1 tolak kosong. So 50 okay, bagikan dengan 1 dapat 50. Itu kos marginal. Dan kemudian kos berubah purata. Okay, kos berubah purata. Okay, cara nak cari kos berubah purata. Okay, iaitu senang saja. Kos berubah purata kalau nak cari, kita cari yang mana kos berubah. Mana kos berubah? Okay, pada satu unit. Mana satu kos berubah pada satu unit? Iaitu 50 juga kan? 50 juga. So kita akan bahagikan 50 itu. Okay, 50 ini okay, bahagikan dengan jumlah keluaran. Bahagikan dengan jumlah keluaran. So 50 bagi 1. Dapatlah 50. Okay, itu satu. Okay, itu bila keluar satu produk. Bila keluar produk tu 2 unit, apa yang berlaku? Cikgu pergi go slow ni supaya korang faham. Okay, baik. So cikgu padam supaya kamu tak keliru. Baik. Apabila okay, 2 unit dikeluarkan, kos tetap dia tetap 100. Ingat kos tetap kos sewa kilang kan? Tetap banyak mana pun output yang dikeluarkan, kos tetap sama. Sebab tu kamu tengok kos tetap okey, semua sama 100 tak berubah. Sama. Ya, sama tak berubah kos tetap itu. Tetapi kalau kamu tengok kos berubah, dia bertambah. 50, 95, 130, 160, 195, 245, 315, 195. Kenapa kos itu berubah? Kerana jumlah output yang dikeluar pun berubah. Kosnya makin bertambah lah. Bergantung kepada jumlah produk. Maknanya lagi banyak produk kamu keluarkan, maknanya kos bahan mentah lagi banyak nak kena tambah. Betul tak? Kos bahan mentah. So, jadi jumlah kos kita tahu bahawa okay, kos tetap akan campurkan dengan kos berubah. Sebab itu 100 campur 95, 195. Kalau 100 campur 130, 230. Kalau 100 campur 160, 260.
100 campur 195, 295. 100 campur 245, 345. 100 campur 315, 415. 100 campur 395, 495. Boleh faham? Boleh faham Setakat ni boleh faham okey. Okey, bagus. So, itu tentang jumlah kos. Tetapi bagaimana pula dengan kos purata, cikgu? Okey, jom kita tengok kos purata Baik. Untuk kos purata, okey, kalau kita lihat, okey, kos purata ialah bagaimana? Iaitu kos ini, jumlah kos dibahagikan dengan jumlah output. Okey, dibahagikan dengan jumlah output. Maknanya jumlah kos bahagikan dengan 1 dapatlah 150. Kemudian 195 bahagikan dengan 2 iaitu bahagikan 2 unit dapatlah 97.5. 230 jumlah kos bahagikan dengan 3, okey, dapatlah 76.7. Jumlah kos 260 dibagikan dengan 4 unit, okey, dapat 65. Jumlah kos 295 bahagikan dengan 5 unit, okey, dapatlah 59. Jumlah kos 345 bahagikan dengan 6, dapatlah 57.5. Nampak tak relation dia? Jumlah kos bahagikan dengan jumlah output. So, dapatlah kos purata. Okey, setakat ni kos purata, ada tak sesiapa yang tak faham? Ada tak? Tentang kos purata ni, ada tak sesiapa yang tak faham? Sebelum cikgu pergi marginal pula. Faham Samuel? Kemudian siapa lagi? Aisyah? Tak apa, tak faham, tanya je, bagi tahu je. Tak apa, cikgu boleh explain. Okey? Faham Okey, baik. Begitu juga je kan? Ya, kena bahagi je. Betul. Yang ini kena bahagi sahaja. Airil boleh Airil? Auni? Airil, Auni boleh Okey, baik. Cikgu pergi cikgu slow ni. Baik. So, itulah cara bagaimana untuk dapat kos purata. Okey. Baik. So, kemudian, okey, dah selesai yang ini. Okey, kos purata. So, sekarang cikgu padam balik untuk kita pergi kepada bagaimana cari kos marginal. So, cikgu dah terangkan tadi tentang kos marginal. Macam mana nak dapatkan kos marginal tu. Tetapi kita nak tengok secara keseluruhannya. Keseluruhannya macam mana nak dapatkan tu, cikgu? Okey, begini. Okey. Boleh. Nak kena padam lah pula kan. Macam whiteboard. Nak minta siapa Siapa hari ni turn dia padam whiteboard? Siapa turn hari ni padam whiteboard? Rafizuddin Rafizuddin padam whiteboard Okey, baik. Tak sampai. Oh, tak cukup tinggi. Siapa tinggi? Oh, Yasmin tinggi Yasmin tinggi. Okey, baik. Okey. Boleh yang tak sampai. Okey. Kita lihat kos marginal pula. Okey. Kos marginal pula. Okey, kalau kita lihat kos marginal iaitu perubahan. Okey, perubahan kos berubah dibahagikan dengan perubahan output. Okey. Bermakna di sini perubahan kos berubah kan? Ke perubahan jumlah kos. Kos marginal. Perubahan dalam jumlah kos. Sorry. Sama je. Perubahan dalam kos berubah pun sama juga. Boleh. Okey. Baik. So, contohnya kalau kita lihat di sini, perubahan untuk mencari kos marginal 50 tadi, 50 adalah bagaimana dapat 50? Iaitu dengan cara iaitu 50 tolak kosong, tolak nombor atas dia, tolak, dibahagikan dengan 1 tolak kosong. Dibahagikan bahagi 1 tolak kosong. So, dapatlah 50. Okey. Okey, kos marginal ni macam mana nak dapat kos marginal? Okey, iaitu 50 bahagi 1. Maknanya 50 tolak kosong bahagi 1 tolak kosong. Maknanya
Okey, kamu boleh catatkan kat sini iaitu cara nak dapatkan cost marginal tu iaitu yang ini iaitu cikgu boleh tulis 50 tolak kosong okey dibahagikan dengan 1 tolak kosong. Dia macam tu. Dia mesti bahagi. Dia mesti dibahagikan. Okey. So barulah dapat 50/1, betul tak? Okey. So akan dapat 50/1. So it's equal to 50 lah. Kan? Sebab itu jawapan dia 5. Jawapan dia 50. Okey, jawapan dia 50. Baik. Tak apa, kita pergi kepada yang di bawah dia pula. Okey, yang di bawah dia 45. Macam mana dapat 45 ni cikgu? Okey, 45 ni ialah apabila 95 ni, okey, 95 tolak 50. Tolak yang di atas dia, bahagikan dengan 2 tolak 1. So, macam mana nak buat ni cikgu? Sebenarnya begini. Okey, ambil kos berubah. Kos berubah iaitu 95 tolak dengan sebelum tu berapa? 50 kan? 50 bahagikan dengan 2 tolak 1. So, dapat berapa? Dapat 45 bahagi 1. Betul? Nampak tak? Alamak. Tak kecil kan, cikgu kecilkanlah. Okay, cikgu kecilkan. Supaya dia muat. Tu dia. Okey. So, nampak tak? 45/1 sebab tu dapat 45. Okey. Next. Okey. Iaitu kita lihat yang 35. Cost marginal. Ini marginal. Marginal mesti tolak dengan atas. Mesti tolak. So, marginal. Macam mana dapat 35? Okey. Kalau nak dapat marginal, kita tengok dulu kos berubah dengan jumlah output. Okey, tengok kos berubah dengan jumlah output. So, cikgu akan padamkan yang ini. Okey. Okey, kita nak cari kos. Okey. Baik. So, kita akan tengok kos berubah dan juga kita tengok jumlah output. Yang ini je. So, yang lain-lain kita tak payah tengok. Okey, kita jangan tengok. Yang lain-lain ni. Begitu juga yang ini, kita jangan tengok. Alright. So, apabila kita dapat macam ni, apa yang kita kena buat iaitu kita tengok, nak dapatkan ini Okey. So, apa yang kita buat iaitu 130 tolakkan dengan 95, tolak yang atas, dibahagikan dengan 3 tolak 2. So, kalau kita buat dalam bentuk pengiraan, iaitu 135 kat sini. Okey, 135 tolak, 35 pula. 130 tolakkan dengan 95 dibahagikan dengan 3 tolak 1. So, dia akan dapat jawapan berapa? Okey, iaitu akan dapat jawapan. Okey, 43 point. 43 pula. 35. Betul? 35 dibahagi 1. 3 tolak 1. Sorry. 3 tolak 2. 3 tolak 2. Sorry. Tersyasyul. 3 tolak 2. Jadi akan dapat 35/1. So, sebab itu jawapan dia adalah, untuk marginal, jawapan dia adalah 35 ni. Okey, 35 kan? Begitu juga 160. Okey, untuk dapat yang keempat pula, untuk dapat 4 unit. Okey, 160 tolak 130 bahagikan dengan 4 tolak 3. Jadi, so kalau kita terus buat, bermakna di sini akan jadi 160 tolakkan dengan 130 dibahagikan dengan 4 tolak 3. So, it's equal to 30 bahagi 1. Kan? So, 30 bahagi 1 kan? So, dapatlah jawapan dia. Sebab tu jawapan dia 30. Kecilkan sikit. Okay. Jawapan dia 30. Nampak tak 30 kat sini?
30. Okey. Dan begitulah seterusnya sampai bawah. Nak cikgu buat sampai bawah ke? Tak payahlah kot. Dah tahu konsep dia kan? Ini adalah untuk mencari apa? Ini untuk mencari cost marginal. Macam tu. Boleh faham? Okey. Ada apa-apa soalan nak mencari cost marginal ni? Tak ada soalan Auni boleh Auni? Auni Kristina? Boleh Risau cikgu diam aja Auni. Okey. So yang lain-lain okey. Aisyah pun okey. Okey, baik. So itu cost marginal. Selesai cost marginal Baik, so kita nak pergi kepada yang satu lagi iaitu kos berubah purata. Baik, kos berubah purata pula. Kita tengok satu-satu. Okey. Okey, so cikgu akan padamkan dulu. Okey. Okey, kena padamlah ni. Kan tak padam sekarang, korang tak faham. Asyik conteng-conteng je kan. Serabut. Kan? Serabut nanti. Baik. Okey. Yasmin, berapa tinggi kamu, Min? Nak tolong minta padamkan whiteboard ni? Ke Dina. Dina berapa tinggi Dina? Kan orang-orang yang tinggi je boleh padam whiteboard ni. Oh, okey. Oh, sudah. Alamak. Okey. Alamak. Okey. Alamak. Okey. Tak cukup tinggi tu. Tak cukup tinggi tapi secara umumnya semua tinggilah. Semuanya secara umumnya semuanya tinggilah Okey. Siapa lagi Auni berapa tinggi Auni? Dan juga Aisyah berapa tinggi Aisyah? Cukup naik roller coaster dia kira cukup tinggi lah tu. Okey. Kau ingat kau dah jannam lagi ke Yasmin? Apa nak ukur tinggi sebelum naik roller coaster? Kau ingat kau kanak-kanak lagi? Memang tak kan? Okey. Baik. Kan? Okey, baik. Okey, sekarang kita tengok kepada kos berubah purata. Baik, as I mentioned before, kos berubah. Kita jangan tengok kos berubah purata. Pening lah cikgu apa benda ni. Sebenarnya dia kos berubah saja. Tapi kos berubah itu dipuratakan. Dipuratakan tu maknanya dibahagikan dengan jumlah unit. Jadi, bila kos berubah purata, kamu tengok kos berubah ni je lah. Kamu tengok yang itu, kemudian kamu tengok jumlah output. Kamu tengok unit saja. Jadi untuk dapatkan yang kos berubah purata, kamu tengok kos berubah dan bagikan dengan jumlah input. Okey, jumlah output. Contohnya 50, okey, dia tak perlu tolak. Dia tak perlu tolak ke atas 50 terus bagi dengan 1. So dapat berapa? Dapatlah kau 50. Kemudian begitu juga kos berubah purata. Kamu tengok kos berubah dia 95. Okey, dibahagikan dengan 2. Dia direct je. Dia tak ada tolak-tolak atas bawah, tak ada. Dia direct 95 bahagi 2. Terus dapat 47.5. Betul? Macam tu juga kalau 130. 130 kos berubah bahagi terus dengan 3. Okey, dapat berapa? Terus 43.3. Nampak? Begitu juga 160 dibahagikan dengan 4. Okey, jadi dapat berapa? Kos berubah purata 40. Okey. Begitulah seterusnya 195 bahagikan dengan 5. So dapatlah 39. Gitu. Okey, dan diteruskan sampai bawah. Ini cara bagaimana nak cari kos purata, kos marginal, kos berubah purata dan juga nak cari jumlah kos. Okey. Boleh faham? Boleh faham Boleh faham ke tak boleh faham?
Okey, faham. Okey, bagus. Tapi itulah, apa yang itulah? Pening sikit. Okey. Uh, Okey, macam jalan kerja. Macam jalan kerja. Okey. Tak susah pun sebenarnya. Yang paling penting, okey, bayangkan kalau katakan yelah, secara teorinya memanglah nampak senang macam ni, betul tak? Kamu kata, ini bagi-bagi cikgu ni ajar senang aja. Oh, macam ni, macam ni. Kenapa aku cari susah sangat Baik. Itu ialah yang berlaku, betul tak? Itu tak yang betul berlaku Kalau katakan, kalau tengok cikgu ajar, macam senang je nak cari. Ni dapat ni dapat ni. Kan? Tapi kalau saya mencari, ya Allah, setengah mati lah. Kan? Jadi, so cara yang paling mudah ialah sebenarnya kamu kena buat latihan. Dan untuk latihan yang paling mudah sebenarnya adalah dengan cara, kamu buat yang sedia ada macam ni. Sebagai contoh, sebab yang ini dah sedia ada tau. Cuba kalau dia tak ada. Dia tak ada. Menung juga kamu nak buat kan? Menung juga kamu nak buat. Contohnya, kalau katakan kita buat satu area kat sini lah kita buat satu highlight area. Highlight area. So, kita akan highlightkan, katakan kat sini. Boleh highlightkan ni. Baik. Highlight tak nak. Tak best. Baik. Cikgu akan buat begini. Alright. So, kita akan fill color dengan kos gelap. Alright. Begini. Baik. So, sekarang cikgu dah padam. Agak-agaknya, kalau cikgu minta kamu cari, boleh tak agak-agaknya? Kos purata, kos berubah purata, kos marginal. Dan agak-agaknya boleh cari tak? Agak-agaknya boleh cari tak agak-agaknya? Itu cabaran. Kamu tutup, kemudian kamu try. Boleh tak agak-agaknya aku nak cari? Boleh kot. So, itu yang kita nak. Bermakna kamu yakin dengan cara itu, kamu boleh belajar tentang cara mencari semua yang kamu nak dapatkan. Contohnya, kalau kita lihat di sini. Kita tengok contohnya begini. Baik. Sekarang kita tengok. Jumlah kos. Untuk output kosong. Untuk output kosong, kos tetap 100. Kos berubah kosong. Jumlah kos 100. Kos purata berapa? Bermakna kos purata ialah jumlah kos, maknanya jumlah kos tadi ini dibahagikan dengan jumlah output. Betul? Maknanya jumlah kos ini dibahagikan dengan jumlah output. So, berapa? Kosong. Betul? Kemudian kos marginal, kita tak ada yang sebelumnya. Sebelumnya tu tak ada. Kan? Sebelumnya pun tak ada. Jadi kita tak boleh kira. Kos berubah purata. Kos berubah pun kosong. Kosong bagi kosong, kosong lah. Betul tak? Jadi, bila kita tengok, memang kosong lah ni kan. Jadi, apa yang kita boleh buat? Kita tengok balik. Adakah jawapan kita betul? Kita tengok. Kan betul? Maknanya apa? Kos purata kosong. Kemudian kos marginal memang tak ada. Kemudian juga kos berubah purata adalah kosong. Itu permulaan yang baik tu. Itu permulaan yang baik. Baik. Kemudian kita pergi kepada yang seterusnya. Baik. So, seterusnya kita lihat. Untuk cari kos purata, kita tahu bahawa 150, 150 bahagikan dengan kos purata 150 dibahagikan dengan 1 unit. Berapa? 150 kan? 150. Kos marginal 150 tolakkan dengan 150. Dibahagikan dengan 1 tolak kosong. Jadi 1 bermakna 50. 50. Jadi adakah jawapan kita itu betul? Jadi kita tengoklah. Bila kita turunkan bawah, kita tengok. Kan betul? Kos berubah purata pun kita boleh cari, iaitu 50 dibahagikan dengan
dengan 1. So 50 juga. Dia cari macam tu. Okey. Tak percaya kita tengok okey, kita buat kerja macam ni lah. Okey. Korang semua ada print out ke nota ni? Ada print out nota ni? Ada Oh, saya print. Okey. Yang lain-lain ke berdasarkan apa yang cikgu bagi ni je? Okey. Baik. Okey. Jadi inilah cara bagaimana kamu nak buat latihan, iaitu kamu boleh buat latihan balik satu-satu dan mencari bagi mengisi kos purata, kos marginal dan kos berubah purata. Okey. Baik, tak apa. Okey. Kalau kamu tak faham nanti tak apa, kamu boleh bertanya lagi. Ada tak yang tak faham? Ada tak yang tak faham? Tak ada Semua okey semua okey? Alright. Okey, baik. Kalau begitu, okey. Kita tengok di sini Okey, kita nak tengok hubungan. Alhamdulillah tak pusing tapi tak pecah. Okey. Sekarang kita tengok hubungan. Apa dia cerita hubungan ni, cikgu? Okey, kamu tengok. Sebenarnya inilah hubungan yang kamu kena buat dalam latihan tau, iaitu kamu tengok okey, jumlah output jumlah output semakin bertambah, betul? Tetapi kos tetap 100. Sampai banyak mana pun output dia tetap 100. Sama ada kosong ataupun 8 unit, dia tetap 100. Bermakna itu adalah kos tetap. Kos berubah semakin bertambah, betul? Bertambah sampai 395 kos berubah. Jadi bila kos tetap campur kos berubah, bermakna jumlah kos juga akan terus bertambah. Betul? Ini hubungan. Dia hubungan bertambah. Tapi kita tengok kos purata. Okey, daripada tinggi, okey, dia semakin kurang, okey, dia semakin kurang, okey, dan kemudian 65 makin kurang, 59 makin kurang, kemudian 57 yang paling rendah, kemudian dia naik balik 59.3 dan 61.9. Maknanya apa? Dia punya curve dia adalah dia berbentuk mula-mula dia turun sampai ujung, dia naik. Itu bentuk dia. Maknanya dia turun dan dia naik. Betul tak? Dia naik. Okey, tapi tak sampai sifar. Tak sampai sifar. So yang ini adalah yang terendah. 57.5 adalah terendah. Okey. Baik, itu kos purata. Untuk kos marginal, kamu tengok 50, 45, 35, 30. 30 kemudian 35. Balik. Bermakna ini yang paling rendah. Kemudian dia naik balik. Bermakna di pertengahan jalan. Maknanya dia tak sampai ujung pun. Okey, dia naik. Macam tu. Cikgu selalu, kalau dulu cikgu buat kira-kira, cikgu buat dia punya bentuk macam ni lah. Maknanya cikgu buat, oh ini naik. Yang ini pula, oh di tengah naik. So senang nak gambarkan. Oh, iyalah. Macam tu. Kemudian, kos berubah purata. Kos berubah purata ni pula, kita tengok daripada kosong, 50, kemudian dia turun, 47.5, 43.3, 40.39, 40.8, dia naik balik, 45 dan 49.4. So bermakna, dia paling rendah di sini. Bermakna kita pun boleh buat juga dia punya bentuk, dia turun, kemudian dia naik macam tu. Okay. So nampak tak? Ini hubungan yang kita nak cerita. Ini hubungan dia. Jadi, kalau kita lihat, ini dia punya explanation dia. Yang di bawah ni. Hubungan antara jumlah output dengan jumlah kos. Maknanya jumlah output yang ini dengan jumlah kos. Sama je kan? Okay. So, pada output sifar, cuma dia berbeza kat mana? Dekat sini. Ini dengan yang ini. Okay. Ini dengan yang ini. Sebab bila output sifar, jumlah kos tetap ada, iaitu kos tetap. So, pada output sifar, kalau kita lihat output sifar,
jumlah kos adalah sama dengan kos tetap, iaitu RM100. Dia mentionkan lagi RM100. Ini penerangan berdasarkan jadual. Sebab itu explanation tadi yang cikgu yang kita baca tadi kat nota kan, dia sebenarnya dia tak perlu sangat sebenarnya. Yang penting kamu kena explain apa yang ada dalam tu, apa yang ada dalam jadual, iaitu pada output sifar jumlah kos adalah sama dengan kos tetap. Sebab jumlah kos adalah sama dengan kos tetap kan, iaitu RM100. Kemudian jumlah kos semakin meningkat. Explain balik, semakin meningkat bila output meningkat daripada 1 kepada 8 unit. Kemudian ini bermakna jumlah kos berhubungan. Apakah jenis hubungan? Kalau dia sama-sama naik, itu positif. Kalau dia satu naik, satu turun, itu adalah negatif. Boleh faham Sama-sama naik, positif. Satu naik, satu turun, itu negatif. Okey. So ini bermakna jumlah kos berhubung positif dengan jumlah output. So didapati perubahan jumlah kos, perubahan jumlah kos sama dengan perubahan jumlah kos berubah pada setiap tingkat output. Okey. Baik. Cikgu tak nak pergi explain lagi, nanti pening. Nanti pening nanti. Cukup kat situ. Baik. Jumlah kos-kos ni pun cikgu tu risau takut mempeningkan kamu. Okey. Ada soalan tak nak tanya? Okey, kita ada 10 minit lagi. Cikgu beri peluang untuk kamu bertanya tentang apa-apa juga soalan berkaitan dengan ekonomi tingkatan 4 ni, berkaitan dengan kos-kos ini. Okey, Samuel, Auni. Okey, ada soalan? Auni Kristina? Yudina Sofia? Ada cikgu, semua okey. Semua okey. Okey. Rafizuddin? Okey. Baik. Bagi cikgu lah bagi cikgu, kamu jangan ingat yang ini. Jangan ingat formula-formula ni. Formula kos marginal, perubahan dalam kos purata, jumlah kos bagi jumlah output. Okey, jumlah kos ini semua. Okey, kos berubah purata, kos berubah bagi jumlah keluaran. Peninglah cikgu nak hafal. Jangan fikir yang itu. Terus kamu fikir yang ini. Cara nak ingat dia, tengok yang ini. Sebab dengan tengok jadual ini, kamu tahu formula dia. Kalau nak cari jumlah kos, maknanya kos tetap campur dengan kos berubah. Daripada sini kamu ingat susunan ni semua kan? Ini je rupanya. Kos purata. Kos purata ialah jumlah kos bahagikan dengan jumlah output. Sebab gambar lagi senang nak ingat kan? Gambar lagi senang nak ingat. Kos marginal pula macam cikgu. Kos marginal iaitu perubahan kos. Perubahan jumlah kos dibahagikan dengan perubahan output. Perubahan jumlah kos dibagi dengan perubahan output. Ini juga. Perubahan so simbol dia macam tu, perubahan. Maknanya apa? Ini tolak ini, bahagikan dengan ini tolak ini. So ini perubahan. Marginal tu maknanya kos lah. Maknanya perubahan lah, marginal. Kemudian kos berubah purata. Kamu ingat konsep dia. Kos berubah purata maknanya berubah. Kos berubah. Maknanya kos berubah dibahagikan dengan jumlah output. Kos berubah sahaja dibahagikan dengan jumlah output. So bayangkan yang ini. So tak perlu nak ingat dia punya kotak formula, confuse kamu nanti. So ingat jadual macam ni. Senang nak ingat formula. Boleh faham? Boleh ke tak boleh? Ada nak tanya ke tak ada nak tanya ni? Semua diam je. Beres. Tak ada cikgu. Okey, Alhamdulillah.
Yasmin kata tak ada. Kan. Ada pelajar-pelajar form 5 kat sini yang akan menghadapi exam untuk trial ekonomi pada bulan 12 kan. So cikgu akan sedikit demi sedikit riliskan kamu punya ni latihan. Dan untuk subjek sejarah. Untuk sejarah, pada malam ini kita akan start untuk kertas soalan trial. Kertas soalan trial, kita akan buat latihan trial. Bermula pada malam ini, pukul 8 nanti. Okay, pukul 8 nanti. So, jangan lepaskan peluang. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, okay, buat dulu. Okay. So, cikgu harap dengan penerangan berkaitan dengan hubungan perubahan output dengan jumlah kos purata, kos marginal, kos perubah purata dan sebagainya ini, harap dapat memberikan kamu penjelasan, supaya kamu rasa segalanya rupa-rupanya tak susah pun. Hanya perlu ingat dia punya jadual semata-mata. Jadi senang nak ingat. Dan kita telah belajar tentang kos tetap, kos berubah, dan juga kos-kos pengeluaran. So nanti kita akan lihat berkaitan dengan kita akan lihat sambungan dia berkaitan hubungan, dan juga kita akan lihat titik penutupan operasi. Firman dalam jangka pendek. Okey. Alhamdulillah saya faham cikgu. Alhamdulillah. Lina. Harap-harapnya dapat digunakan untuk menghadapi peperiksaan nanti. So cikgu rasa itu sahajalah pada petang ini. So kita akan jumpa lagi untuk pelajar tingkatan 5. Kita akan jumpa pada malam nanti pukul 8. Dan untuk pelajar tingkatan 4, kita akan jumpa pada esok hari Sabtu pukul 11.30 pagi untuk kelas sejarah. Take care guys. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Terima kasih cikgu. Bye. Sama-sama, bye.